Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat duduk sebentar mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mencatatkan apa yang kita lakukan ini sebahagian daripada amal kebaikan di sisi Allah pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Tuan-tuan hadirin mukminin, insya-Allah dalam durus Ramadan kali ini kita akan melihat beberapa hadis Nabi yang berhubung dengan bulan Ramadan, dan mungkin boleh kita ambil kesempatan untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Cuma ada beberapa ingatan untuk saya kongsi dengan tuan-tuan. Apabila kita datang ke masjid, kita nak menunaikan salat jamaah, kita ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Umpamanya, kita tidak boleh membuka saf yang baru sekiranya saf yang di hadapan itu tidak penuh. Saya antara yang hadir salat di masjid ini agak sedih dan menduka citakan. Kita harap pihak imam boleh memberikan ingatan kepada anak jamaah supaya jangan buka saf sekiranya saf-saf yang hadapan itu belum dipenuhkan. Kadang-kadang dia mari, dia masuk, dia ikut suka dia nak duduk tang mana. Padahal masih ada saf-saf di hadapan itu masih kosong. Sebab itu imam sebelum salat mengingatkan kita, penuhkan saf hadapan, rapatkan saf, luruskan saf. Kadang-kadang di depan ni masih kosong, ada 3-4 orang. Kadang-kadang dia buat macam kuih di bazar Ramadan. Yang ni penuh, kuih korang, ujung tu ada 5-6 orang. Dia tak nak berjalan mari ke hadapan. Ini satu ingatan untuk kita yang datang salat berjamaah. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita nak buka saf, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saf dimula di belakang tengah imam, fi wasta, di tengah imam, bukan di hujung kiri ataupun kanan. Ini juga satu benda yang perlu diberi peringatan. Kadang-kadang dia masuk daripada pintu tu, dia start daripada hujung. Kemudian orang ni masuk pula pintu ni, dia start daripada hujung ni. Jadi ada 3 orang hujung tu, ada 3 orang hujung ni, yang tengah-tengah jadi kosong. Ini sangat tidak betul dan merosakkan, mencacatkan kesempurnaan salat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Sesungguhnya saf, kesempurnaan saf, lurus dan rapatnya saf itu adalah penentu kepada kesempurnaan salat. Jadi sangat tidak sepatutnya berlakulah bagi kita yang hadir salat berjamaah ini. Mungkin faktor kadang-kadang jarang, selang sekali nak datang ke masjid, mungkin jarang-jarang datang, mungkin setahun sekali. Jadi benda-benda ini tidak didedahkan ataupun tidak mendapat maklumat yang sejelasnya. Sebab itu dalam agama dia kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut dan buat satu benda yang kamu tidak ada ilmu padanya. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari letak satu bab yang sangat cantik di dalam Sahih Al-Bukhari. Bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Bab wajib kita menuntut ilmu sebelum kita bercakap dan sebelum kita beramal. Sebab itu kata Umar Abdul Aziz, orang yang melakukan ibadah
dalam keadaan dia tidak mempunyai ilmu, sesungguhnya dia merosakkan lebih daripada dia melakukan kebaikan. Yufsid, sesungguhnya kerosakan itu afsada yufsid, kerosakan itu lebih besar, lebih banyak, akthar mimma yuslih, daripada apa yang baik. Sebab itu saya mengingatkan diri saya, tuan-tuan, dalam kegairahan kita melakukan amalan, perkara-perkara yang kita anggap kecil, yang mungkin kita anggap remeh, sebenarnya besar. Wa huwa azim indallah, dia adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Nabi SAW tidak akan memulakan salat, tidak akan mengangkat takbir, sehinggalah dia memastikan saf salat itu lurus. Dan sebab itu penting bagi imam, bagi jawatan kuasa memastikan perkara ini tidak berulang. Kerana salat bukan sekadar kita menunaikan sebagai rutin tahunan, adat ataupun satu perkara yang kita nak isi masa kosong. Kita mai ramai-ramai meriah-meriah bulan puasa ini, itu bukan tujuannya. Salat adalah ibadah. Salat adalah tuntutan hubungan silah di antara kita dengan Tuhan. Tidak sepatutnya kita melakukan dalam keadaan secara sambil lewa. Mudah-mudahan ingatan tersebut bermanfaat untuk saya dan untuk sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitr 'utaqa." Hadis rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah, juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 'utaqa fi kulli yawmin wa laylah likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Rawahu Ahmad. Hadirin sidang mukminin, dua hadis yang kita akan bicarakan ini sangat penting, terutama apabila kita berada di dalam bulan Ramadan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Allah Azza wa Jal membebaskan dan menyelamatkan hamba-hambanya sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Antaranya hadis daripada Abu Umamah yang kita baca tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, lillahi, bagi Allah itu, 'inda kulli fitrin, setiap kali waktu berbuka puasa, 'utaqa, dia membebaskan ramai daripada kalangan hamba-hambanya ketika berbuka puasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Azza wa Jal mengeluarkan, menyelamatkan, membebaskan hamba-hambanya begitu ramai, begitu banyak daripada kalangan hamba-hambanya yang selamat daripada api neraka. Bila Allah selamatkan mereka? 'Inda kulli fitr, setiap kali ketika berbuka puasa. Dalam hadis ini Allah membebaskan hamba-hambanya pada waktu dia berbuka puasa. Utaqa, dia selamat daripada neraka itu ramai ketika berbuka puasa. Kita akan tengok syarahannya nanti. Hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, juga daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Inna lillahi 'utaqa fi kulli yawmin wa laylah." Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang dia bebaskan mereka daripada neraka, fi kulli yawmin, pada setiap hari, wa laylatin, pada setiap malam. Allah itu ada hamba-hambanya yang dia selamatkan mereka, yang dia keluarkan mereka, dia bebaskan mereka, dia merdekakan hamba-hambanya itu pada siang hari dan pada malam hari. Likulli 'abdin minhum, dan setiap daripada mereka itu
mempunyai da'watun mustajabah, doa yang sangat mustajab. Kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadirin tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, sebelum kita melihat kepada penjelasan dan juga syarah kepada hadis ini, matlamat hidup manusia ini atau kemuncak kepada kehidupan manusia ini ialah selamat daripada api neraka. Tujuan ataupun maksud kepada kehidupan dia itu adalah diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Sesiapa yang Allah selamatkan dia daripada neraka dan Allah masukkan dia ke dalam syurga, itulah sebenar-benar kejayaan. Itulah sebenar-benar kemenangan. Allah menyatakan kejayaan yang sebenar itu apabila seseorang selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dan pertarungan hidup kita ini, apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kita bangkit salat, kita menunaikan ibadah, menghidupkan malam-malam Ramadan dan siang Ramadan dengan tilawatul Quran, doa, sedekah, i'tikaf dan sebagainya, matlamatnya adalah untuk Allah menyelamatkan kita daripada api neraka dan mengeluarkan kita daripada neraka dan memasukkan kita ke dalam syurga. Apa sahaja kejayaan dunia ini semuanya bersifat sementara. Sebab itu kata para ulama, doa yang paling banyak yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kata Anas yang duduk dengan Nabi selama 10 tahun, rapat dia dengan Nabi. Dia digelar khadim. Dia adalah khadam, pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata doa yang paling kerap diulang baca oleh Nabi dalam hidup dia, di antara doa-doa yang banyak yang Nabi ajar, kata Anas, Nabi selalu ulang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Supaya Allah memberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan menyelamatkan daripada api neraka. Apakah yang dikatakan kebaikan dengan dunia ni? Al-hasanah fid dunya. Apakah yang dimaksudkan dengan kebaikan dunia? Kebaikan dunia tidaklah bermaksud kekayaan, kesenangan. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia ialah Allah memberikan taufik, hidayah untuk dia melakukan amalan yang mana amalan itu bermanfaat untuk dia di akhirat. Maksudnya sesiapa yang Allah Ta'ala buka pintu hati dia, Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah berikan suatu perasaan untuk dia melakukan ibadah, yang mana ibadat itu akan memberikan manfaat di akhirat, itulah orang yang mendapat kebaikan di dunia. Maksudnya orang yang diberikan kekayaan belum tentu kebaikan di dunia. Orang yang diangkat kedudukannya itu juga bukan bermaksud kebaikan lagi. Tetapi kebaikan yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan al-hasanah fid dunya, orang yang diberikan hidayah untuk dia melakukan ibadah. Dan hari ini tuan-tuan, kita sudah berada pada hari yang ke-15 Ramadan. Suka ataupun tidak, separuh daripada bulan ini telah berlalu. Sebab itu kata para ulama, baki yang ada itulah yang menentukan kedudukan kita di dalam bulan Ramadan. Kerana Allah Azza wa Jal, dia letakkan ganjaran yang paling besar dalam bulan Ramadan ini pada penghujung bulan ini. Sebab itu pada 10 akhir yang Ramadan itu terletaknya satu ganjaran yang tidak ada pada malam-malam sebelum Ramadan.
Sehingga kan kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan manusia itu terletak kepada amalan penutup dan akhir daripada apa yang dia lakukan. Sebab itu malanglah sebahagian daripada kita, tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita minta Allah lindung termasuk daripada golongan ini. Orang yang di akhir-akhir Ramadan ini dia cuai. Orang yang di akhir-akhir Ramadan ini dia terkeluar daripada landasan ibadah. Sebab itu amat malang seseorang yang sangat bersungguh-sungguh di awalnya, tapi di hujungnya itu dia terkeluar daripada rahmat Allah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab dia yang terkenal Madarijus Salikin, dia kata antara tanda Allah Ta'ala menerima amalan seseorang, antara tanda Allah memakbulkan amalan seseorang itu apabila Allah merezekikan kepada dia istiqamah. Sebab itu satu orang yang apabila dia memulakan Ramadan ini dengan ibadah, kemudian dia boleh berkesinambungan, berterusan sehingga ke hujung Ramadan, itu antara tanda besar Allah menerima amalan dia. Sebab itu kita sebut dahulu awal para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat Nabi, 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa supaya Allah memanjangkan umur mereka supaya boleh masuk bulan Ramadan. Dan bila mereka masuk dalam bulan Ramadan, apa yang mereka bimbang dan mereka takutkan? Mereka bimbang Allah Ta'ala tidak menerima amalan mereka. Dan salah satu tanda amalan ditolak, orang yang tidak istiqamah di atas amalan tersebut. Sebab itu kalau kita tengok satu orang itu tidak istiqamah, dia tak boleh meneruskan apa yang dia lakukan di awal Ramadan, itu antara petanda Allah Ta'ala menolak amalan dia. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, mari kita ambil kesempatan di hujung-hujung Ramadan ini untuk kita doa supaya kita istiqamah salat jamaah. Sebab banyak sekali bila kita tengok masyarakat melakukan kekeliruan dalam bulan Ramadan, walaupun sebenarnya benda ni dah berlalu 15 hari, tapi kita ingatkan juga berapa ramai daripada kalangan manusia yang dia tidak konsisten dalam salat jamaah 5 waktu, tapi dia konsisten dalam salat sunat tarawih. Ini kekeliruan yang besar. Kita boleh tengok ini antara benda yang sangat mendukacitakan. Satu muhasabah untuk kita. Satu orang yang dia tidak konsisten untuk salat 5 waktu, tetapi dia boleh konsisten, dia boleh semangat untuk melakukan tarawih. Ini suatu kecuaian, satu benda yang sangat tidak sepatutnya berlaku. Lebih daripada itu, kalau tuan-tuan perasan, saya lebih kepada kita berkongsi, ramai orang dia mari salat berjamaah, umpamanya Isyak. Apabila habis Isyak, dia tidak salat sunat ba'diyah Isyak. Saya tak faham pasal apa dia tak semayang ba'diyah Isyak, tapi dia duduk, dia tunggu untuk apa? Dia boleh mangkit semayang tarawih. Apa dia faham kita pun tak tahu. Apa dia mengaji kita pun tak tahu. Kerana jelas nas pandangan para ulama menyatakan salat ba'diyah Isyak itu lebih afdal, lebih besar ganjaran dan kedudukannya berbanding dengan tarawih. Tapi dia boleh buat Isyak, sebahagian lagi teruk, dia tak sembahyang Isyak berjamaah di masjid, tiba-tiba dia mari muncul untuk tarawih sahaja. Sedangkan tuntutan sembahyang Isyak itu lebih besar berjamaah, lebih kuat, bahkan sebahagian kata wajib berbanding daripada sembahyang tarawih. Sebab itu kita katakan ini semua dilakukan di atas adat, bukanlah di atas ilmu. Dia jadi satu budaya. Sebab itu penting tuan-tuan, walaupun kita kata masuk Ramadan ni bagus mari sembahyang tarawih, tapi kena kepada ilmu. Demikian juga kita perhati sebahagian masyarakat, apabila mereka duduk di majlis-majlis berbuka puasa, apa yang mereka buat?
Duduk di meja-meja. Dalam hadis ni Nabi kata, inda kulli fitr, ketika mana berbuka, Allah menyelamatkan manusia daripada neraka. Bahkan dalam hadis yang kedua tu, walaupun dia kata fi kulli yaumin wa lailah, pada siang hari dan pada malam hari, walaupun tak disebut bulan Ramadan, tapi kata Al-Hafidh Ibn Hajar, dia merujuk kepada siang dan malam Ramadan. Sebab itu dalam bulan Ramadan ni tujuan kita, matlamat kita, fokus kita apa? Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita daripada api neraka. Tapi kita tengok orang kita, dia abaikan. Dia duduk di meja-meja makan, tuan-tuan. Sementara nak tunggu berbuka puasa, dia sembang kosong. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia duduk di meja tu, ada 5 minit, 10 minit. Selepas dia susun kuih, dia atuk makanan apa semua, dia bersembang. Seolah-olah sehari ini bersembang tak habis tajuk. Bawa sampai kepada waktu yang Nabi kata tidak ditolak doa seorang hamba itu ketika mana dia sedang berbuka, saat ketika hendak berbuka. Sebab itu ketika mana kita duduk ada 5 minit sebelum azan, berhentilah daripada bersembang. Mari sembang. Apa sangat tajuk kita nak sembang? Tajuk-tajuk la yanfa'. Tajuk-tajuk yang sebahagiannya tak bermanfaat. Dia kata sembang bila sementara nak tunggu orang bang. Salah. Tak betul. Sebab itu kadang-kadang kita kena jadi orang yang pelik sikit pada orang lain. Kalau orang bersembang, kita kata saya minta maaf, saya tak boleh bersembang waktu ni, saya nak doa. Mungkin itu boleh jadi nasihat kepada dia. Bukan kita nak tunjuk warak, bukan kita nak tunjuk bagus. Kita nak bagi satu nasihat. Rugi satu orang yang dia berpuasa ketika mana Tuhan nak dengar doa dia, Tuhan buka untuk terima doa dia, dia isi dengan sembang-sembang lara yang langsung tidak ada manfaat. Kemudian bila dah berbuka puasa, baru dia kalut nak doa. Orang azan baru dia kalut nak doa. Bismillah, bismillah, bismillah. Tak ada doa dah masa buka ni. Terus makan ya. Yang tadi dia boleh bersembang, lepas tu dah orang azan baru dia kalut nak doa. Hadirin mukminin, marilah kita ubah budaya ini dan kita menjadi seorang muslim mukmin yang mendirikan ibadah di atas basirah ilmu. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kesimpulan fawaid daripada hadis yang kita baca ini, tuan-tuan hadirin mukminin, yang pertama, kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang berpuasa, mereka itu akan diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Yang kedua, orang-orang yang diselamatkan daripada api neraka dijanjikan doa yang mustajab. Sesiapa yang Allah Ta'ala selamatkan daripada menjadi ahli neraka, mereka itu akan mendapat satu perkara yang sangat besar, iaitu doa yang mustajab. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa peluang untuk kita menyelamatkan diri kita sangat besar dan terbuka di dalam bulan Ramadan, sama ada pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Sehingga kan orang yang tidak diselamatkan daripada api neraka pada bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dia tidak tergolong dalam utaqa, dia tidak tergolong dalam golongan yang diselamatkan. Dia adalah orang yang paling celaka. Bulan ini bulan Tuhan ampunkan dosa manusia, bulan yang Tuhan bebaskan orang ramai daripada neraka. Tiba-tiba dia tak termasuk daripada kalangan yang ramai itu. Dia tidak termasuk daripada kalangan yang banyak itu, utaqa, yang merdeka itu. Kata para ulama, dialah orang yang paling rugi dan paling binasa. Hadirin mukminin, kalau kita tengok seperti mana yang disebut di dalam riwayat Imam Muslim, wa kana Anas idza arada an yad'uwa bi da'watin da'a biha, adalah Anas bin Malik, apabila ia ingin berdoa dengan apa-apa doa, dia akan membawa di dalam doa tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas bin Malik tidak pernah meninggalkan doa tersebut kerana dia melihat Nabi memperbanyakkan doa itu. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 201, kalau kita boleh tengok, tuan-tuan duk tadarus, tuan-tuan duk baca pada ayat yang ke-201,
Allah menyatakan tentang golongan yang terpuji, golongan yang hebat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka ada golongan yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Apa kebaikan dunia? Amal saleh. Apa kebaikan akhirat? Masuk syurga. Kemudian timbul soalan, kalau kita dah masuk syurga, apa guna waqina azaban nar? Apa guna selamat daripada api neraka? Kerana ada sebahagian kita, apabila dia bangkit di hari akhirat esok, dia akan melalui neraka sebelum dia masuk syurga. Kita tak nak langsung diri kita dicelup walaupun sekali di dalam neraka. Kita nak bangkit esok, laluan kita terbentang luas untuk kita melangkah ke dalam syurga. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan bulan yang sangat mustajab doa ini untuk tuan-tuan masukkan diri tuan-tuan dalam kalangan orang yang utaqa minan nar, yang diselamatkan daripada api neraka. Sangat rugi orang yang penat, letih, dahaga, mengantuk, habis waktu malam dan siangnya, tetapi kata Nabi, illal ju' wal atash, melainkan lapar dan dahaga. Kita kena muhasabah banyak tuan-tuan, kita kena muhasabah banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan ini kita termasuk di dalam golongan yang ketika dia bangkit, ketika sahur, ketika hendak berbuka, ketika di dalam sujudnya, ketika di dalam salatnya, dia tidak pernah meninggalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan tergolong dalam golongan yang apabila bangkit nanti Allah menyelamatkan kita daripada azab neraka. Dan itulah hakikat kepada sebenar-benar kebahagiaan. Apa sahaja yang tuan-tuan rasa di dunia akan berakhir. Apa sahaja yang tuan-tuan kecapi di dunia ni akan tamat. Apa sahaja keseronokan yang sedang kita lalui ini akan ada penyudahnya, yang kekal, yang akan betul-betul kita nikmati esok apabila kaki kita menjijak dan masuk melangkah ke dalam syurga Allah seluas langit dan bumi. Itulah janji yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa. Syurga merindui orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah rahmati majlis kita pada hari ini, ada ilmu dan manfaat yang boleh kita ambil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.